Macam mana lab minggu lepas last lab kan? Okey tak? Kelas awak saya tak sempat ambil gambar. Jadi minggu ni dah tak ada lab. Okey, pagi ni kita habiskan 2 LU. Kalau awak ada sebenarnya kelas awak dah terlebih masa kan? Pukul 11 ada kelas kan? SQ ni. Tak ada. Tak ada. Lepas awak habis kelas ni ada kelas lainnya? Tak ada doktor, tak ada. Tak ada. Kalau apa? Kalau tak ada bolehlah join dengar. Kalau ada stamina bolehlah join next class. Kalau tak sempat join saya upload jugalah video. Pagi ni kalau tak silap kelas ni ke yang ada tak boleh hadir. Ada yang tak boleh hadir kan? Daripada kelas ASQ kot. Ni ada seorang kawan awak ni yang kena pergi dekat klinik. Okay. So, sekejap lagi kita akan kita record video ni. Kita akan share lah. Okay. Kalau saya tengok topik semua LU dah settle lah. Lepas dua hari ni dah habis dah lah kan. So hari ni kita akan belajar lipid dengan nucleic acid metabolism. Okay. Sebab ni awal lagi, saya mula dulu dengan nucleic acid metabolism lah. Kalau awak ikut kelas lagi satu, sekejap lagi lipid. Dia lagi senang lah. Kita mula yang susah dulu sebab dia awal pagi. Sebab saya perasan bila dua kelas ni, next kelasnya dah letih lah. So lepas ni topik senang lah, lipid lah. Kalau awak ada masa, join lah. Kalau awak ada kerja dekat asrama, tak apa. Just buka je lecture sambil awak buat tugas awak lain lah kan. Sebab tu bukan kelas tu kelas lain dah. Jadi yang ni awak kena bagi komitmen lah. Okay. Tapi kalau dapat bagi komitmen dua-dua lagi best. Lagi bonus. Okay. Boleh nampak slide? Nampak tak slide? Boleh? Boleh. Okay. Nampak. Okay, so kita teruskan Boleh? Saya sakit mata sikit. Rasa kering, panas kot. Okay. Okay, so kita akan belajar nucleic acid metabolism. Nak check dulu dah record ke tak? Okay, dah record. Okay. Jadi nucleic acid metabolism LU9 lah. Yang lipid tu LU8. Sebenarnya kita buat tak ikut susunan kan. Kita pergi yang utama dulu. Sebab dia berkait dengan lab. Jadi ni nucleic acid ni dia kemudian dah lah. Tak ada kaitan. So sebab tu saya bawa ke belakang lah. Okay. Nucleic acid metabolism. Metabolism maksudnya dia boleh juga bermaksud sintesis kan. Sintesis tu anabolism lah ataupun breakdown. Katabolism. Okay. Jadi kita akan belajar macam mana nucleic acid dibentuk daripada recycle, daripada produk-produk lain dalam badan kita lah. Kita ambil daripada makanan kan, nucleic acid kan. Ataupun nucleic acid daripada badan kita yang kita dah tak nak, kita buang macam mana, dalam bentuk apa. Okay. Jadi gambar rajah ni nama dia adalah Central Dogma of Biology lah. Central Dogma ni, kalau awak faham maksud dogma ni adalah falsafah lah. Falsafah. Okay. Itulah maksud dia dogma. Orang kata dogma lama, dogma baru. Dogma ni falsafah lah. Okay. Falsafah biologi. Okay. Semua organisma, data-data berkaitan dengan protein, semuanya lah. Okay. Genetik, semuanya disimpan dalam DNA. Okay. Jadi bila dikata central dogma, dia maksudnya falsafah asas lah. Central dogma, falsafah asas dalam biologi. Jadi itulah. Okay. Daripada DNA dia akan replicate kan. Bila dia replicate akan ada mRNA yang akan ambil daripada
salinan DNA tu kan, mRNA akan pergi ribosom kan, tRNA akan bawa amino acid kan, mengikut kodon kan. Kemudian jadilah peptide chain. Gitulah, okey, mengikut kodon. Jadi InsyaAllah minggu ni akan habislah semua lecture LU. Tapi minggu depan saya akan tambah lagi additional. Awak akan belajar kodon lah. Yang ni saya rasa penting ya. Setakat ni belum belajar lagi kodon. Dia sebenarnya kodon tu kita belajar advanced biochem. Tapi tak apa. At least lah boleh tahu apa start kodon, apa stop kodon kan. Sikit lah. Tapi dia di luar lah. Okay. Setakat yang masuk exam sampai hari ni ada 2 LU. Semua LU yang awak tengok dekat dalam DCI tu lah yang masuk. Tapi yang bonus tu tak semestinya tak penting. Lepas ni baru awak tahu penting tak penting. Okay. Lepas awak belajar dekat subjek second year ke, awak LI ke, awak sambung belajar. Okay. Okay, so proses pertama ada replication. Okay. Replication ni maksudnya daripada DNA yang tunggal tu, yang kita simpan tu, yang double stranded helix tu lah. Okay. Kita nak banyakkan dia. Kita nak jadikan 2. Jadi macam ni kan. Strain A dapat strain B. Strain B kat bawah dia buka dapat strain A. Last ada 2 strain AB kan, ada 2. Kita panggil replicate, okey. DNA asal, okey, akan dapat lagi 2 lagi DNA yang identical kepada original one. Photostate lah, okey. Replicate ni maksudnya dapatkan 2 benda yang sama sebiji DNA, okey. Transcription pula, okey, daripada DNA, okey, kita tukar kepada mRNA. Kita dah belajarkan mRNA ni kan messenger kan, okey. Jadi mRNA ni akan pergi ke ribosom. Dia akan bergabung dengan tRNA. Setiap satu tRNA yang warna pink ni adalah amino acid. So dia cantum jadi panjang. Okey. Ini adalah proses translation. Transcription DNA tukar jadi mRNA. Translation mRNA bergabung dengan tRNA, hasilkan produk satu rantai panjang amino acid. Bila dia panjang dipanggil peptide chain. Rantai peptide lah. Peptide chain ni pula banyak-banyak. Dia ada interact, dia akan bergulung, dia akan membentuk sheet apa kan. Jadilah protein, dia akan ada active site. Itulah translation. So, kalau central dogma dalam biologi, dia ada replication, dia ada transcription, dia ada translation. Okay. Kalau ada apa-apa benda yang awak tak faham dekat dalam slide, macam slide ni boleh screenshot lah. Screenshot. Kemudian post dekat dalam group Telegram. Okay. Time ni dah boleh lah. Dalam 2 minggu ke lagi? 2 minggu ke lagi awak akan apa nama? Revision week kan. So saya expect waktu revision week tu akan ada banyak pertanyaan lah. Okay. So test tu akan ada minggu depan. Nanti saya akan bagi topik untuk test tu. So minggu depan kita akan ada banyak waktu lah sebab minggu ni kita semalam kita cuti. So minggu depan kita akan ada waktu kelas dengan waktu lab lah. So mungkin kita nak jumpa face to face ke apa ke kan. Benda yang ekstra tu face to face kot. Yang supaya boleh conteng. Supaya awak boleh tanya. Okay. Jadi nucleic acid ni, nama dia nucleic acid. Jadi dia terdiri daripada banyak lah. Okay. Antaranya deoxyribonucleic acid kan, DNA. Ataupun ribonucleic acid, RNA. Ini semua dalam keluarga nucleic acid lah. Okay. Dia ada mempunyai C, N, O dan P kan. Okay. Okay. Dan dia adalah merupakan sejenis acid compound okay, yang duduk di dalam nuklei kan. Sebab itulah nama dia nucleic acid kan. Itu asalnya nama nucleic acid tu. Sebab dia adalah acid compound duduk di dalam nuklei. Okay. So
Oswald, Avery, McLeod dan McCarthy tahun 1944, diorang membuktikan bahawa DNA adalah pembawa maklumat genetik. Siapa pernah tengok eksperimen Oswald? Okay. Tak ada kan? Jadi next week saya akan bawa tunjuk awak eksperimen Oswald tu apa, eksperimen Watson and Crick tu apa. Okay, saya catat lah. Nanti saya prepare special note untuk minggu depan. Oswald ni dia nak tengok macam mana replication tu terjadi. Dia buang satu-satu. Dia buang protein, dia buang enzim, dia buang nucleic acid. So bila dia buang nucleic acid tu tak ada sel tu tak jadi banyak. So dia tahu yang paling penting adalah DNA sebab dia membawa maklumat. Okay. Tapi pada tahun 1953 pula, Watson and Crick dia membentuk structure. Dia nampak structure. Watson and Crick lah yang memperkenalkan structure double helix ni, ataupun dipanggil double helix model lah. Zaman Oswald, Avery, McLeod, McCarthy ni dia tak nampak lagi bentuk, tapi dia cuma tahu DNA bertanggungjawab untuk bawa maklumat. Tapi bentuk dia tak tahu bentuk macam mana. Jadi tahun 53 tu ada. So saya akan share juga berkenaan dengan eksperimen Watson and Crick lah. Okay. Dekat Watson and Crick kita tahu bahawa sebenarnya untuk mencapai sesuatu sebenarnya dia ada kumpulan yang besar. Okay. Dia ada seorang lagi saintis perempuan yang meninggal kan, sebab untuk dia tahu bentuk double helix ni dia kena buat banyak x-ray. Okay. Dia akan tembak banyak kali x-ray, kristallografi panggil teknik tu. Tapi pada tahun 50-an ni pengetahuan manusia berkenaan dengan bahaya X-ray tu belum banyak, sebab DNA pun dia orang baru nak belajar kan. Padahal dia tak tahu sebenarnya X-ray tu dia menembak lah DNA dalam badan kita juga, menyebabkan mutation, menyebabkan kanser. So penyelidik perempuan tu dia meninggal disebabkan kanser lah. Sebenarnya ramai lagi, bukan Watson and Crick je. Tim dia sangat besar, tapi hanya nama dia je yang keluar. So saya selaku saintis rasa bertanggungjawab lah kita ketengahkan ahli pasukan yang lain pula lepas ni, supaya awak tahu, supaya nanti bila awak jadi lecturer, awak cerita balik dekat anak murid awak, sebenarnya ada ramai lagi dalam tim ni, bukan hanya Watson and Crick. Okay. So at least ada keadilan lah kan. Macam awak lah, kerja kumpulan ada 6 orang, tiba-tiba keluar nama 2 orang, dia sedih lah kan, dah lah mati lah masa buat projek. Okay. Okey, dan kita akan belajar juga nukleotide dan nucleic acid. So awak tahu apa tu nukleotide? Nukleotide adalah nitrogenous base. Okey, dekat sini apa dia nitrogenous base? Adenin, guanin, cytosine, thymine, uracil kan. Okey, itu adalah base. Yang segi yang macam pentagon ni, okey, dia adalah ribose, dan dekat atas ni adalah fosfat. Okey, itu adalah nukleotide. Okey, so kalau awak ditanya apa beza nukleotide dengan nukleoside, apa beza dia? Kalau lah ada soalan tu kan. Okey, jadi jawapan dia, nukleoside adalah nitrogenous base, purine atau pyrimidine ni dia ada, dan dia ada pentose sugar, tapi dia tak ada fosfat. Kalau tak ada fosfat, jawapan dia itu adalah nucleoside, S-I-D-E kan. Kalau dia ada fosfat at least satu je, dia adalah nucleotide. Dia ada boleh jadi 2 difosfat, dia boleh jadi 3 trifosfat. Contohnya ATP kan, adenosine trifosfat. Dia ada 3 fosfat. Okay. Kemudian nitrogenous base pula, benda yang duduk dekat atas ni. Okay. Dia terbagi kepada 2 kumpulan, iaitu kumpulan purin dengan pyrimidine. Pyrimidine dia ada single ring aja. Okay. Iaitu CUT lah. Okay. Cytosine, uracil dengan thymine. Kalau dekat dalam RNA ada
urasil. Kalau dekat dalam DNA ada thymine. Sebab itulah kalau DNA dia punya nitrogenous base dia AGCT kan, adenin, guanin, sitosin, thymine. Kalau dalam RNA dia punya adalah AGCU, adenin, guanin, sitosin, urasil. So bila nampak urasil ni itu adalah RNA lah. Kalau dia pakai thymine itu adalah DNA. Okey. Okey, kemudian ini adalah pentose pula dekat dalam dia. Okey, sebab kita belajar satu-satu Kita ada phosphate, kita ada pentose, kita ada pyrimidine. Nota ni berkenaan dengan pyrimidine dengan purine, base ni. Okey, kemudian kita bergerak kepada pentose pula. Ini adalah pentose untuk nucleic acid kan. Kita belajar dah minggu lepas pentose phosphate pathway kan. Okey. Daripada D-ribose dia membentuk ring. Okey, dia jadi beta D-ribofuranose. Okey. Kemudian kalau D2, okey, dia punya deoxyribose, okey, di mana dia ada ni lah, okey, kita remove satu oksigen daripada rantai karbon nombor 2 kat sini kan. Sebab tu dia ada 2 deoxy. Dia buang oksigen dekat tengah ni. Dan dia membentuk ribose dia beta D2 ataupun beta 2 deoxy ribofuranose. Okey. Satu ni ribose sugar untuk RNA, yang dekat bawah ni adalah deoxy ribo sugar untuk DNA. Sebab dia deoxy kan. Okey. Okey. Jadi perbezaan oxidize ataupun deoxidize ni dia mempengaruhi stability. Jadi antara RNA dengan DNA adalah lebih stabil, okey, disebabkan oleh rantai dia yang kurang satu oksigen, dia lebih tahan. Okay. Sebab itulah untuk simpan, dia simpan dalam bentuk DNA. Kemudian untuk guna, dia dalam bentuk RNA. RNA ni jangka hayat dia lebih pendek, nombor 1. Nombor 2, dia lebih fleksibel. Dia fleksibel tapi dia tak tahan. Jadi sebab tu kena tukar juga. Kenapa tak pakai DNA je untuk semua kan? DNA ni dia tak fleksibel untuk proses translation, untuk kita pasangkan protein. Okey. Okey. Jadi sambungan antara nitrogenous base ni, okey, dekat sini kan. Kalau 2 ring dia adalah apa? Purine ke pyrimidine? 2 ring. Siapa nak jawab? Jawapan dia apa? Ada jawapan kat depan? Kalau 2 ring dia adalah macam ni. Apa? Soalan test senang macam tu je lah kan. This structure is consist of apa? Purine or pyrimidine. Jadi purine, gambar kat atas ni, dia ada 2 lah bentuk ring yang bergabung. Awak tengok kan. Ring dekat tengah ni sama, segi 6. Yang ni pentagon lah bentuk dia kan. Jadi yang segi 6 ni dia adalah pyrimidine. Cara nak ingat dia, kalau dia panjang macam ni pyrimidine kan, dia satu cycle lah. Okay. Purine ada 2 cycle. Nama pendek, cycle ada, circle dia, ring ni ada banyak. Tapi kalau awak bayang ni macam photographic memory, senang je lah kan. Purine ada adenin, guanin. Okay. Pyrimidine, sitosin, urasil, thymine. Which of the following is purine? Akan letak sitosin, urasil, thymine, adenin. Siapa purine? Adenin lah. Contohlah. Okay. Jadi dia simple je. Awak tak payah rumitkan diri untuk menghafal. Kalau AG tu adalah purine. Jadi yang ni adalah purine ke pyrimidine? Nama dia pendek, ring dia ada 2 lah. Apa dia? Purine. Purine. Okey, betul.
Okey. Okey, so bila ada dua ring ni, purine. Purine adalah apa? Bagi contoh dua nitrogenous base untuk purine. Adenin, guanin. Betul. Okey, adenin, guanin. Okey. Jadi penghubung antara bukan saja adenin, guanin lah. Nitrogenous base lah, be it purine atau pyrimidine, dia dihubung oleh beta glycosidic linkage dengan gula ni, okey, dengan ribose ni. Gambar ni adalah apa? Nucleotide ke nucleoside? Gambar ni. Nucleoside. Betul. Sebab apa? Apa yang dia tak ada untuk jadi nucleotide? Kena tambah apa baru jadi nucleotide? Kena tambah fosfat kan? Walaupun hanya satu fosfat. Okey. Jadi kalau ni adalah guanin, okey, GMP kan? Okey. Kalau ni adalah guanin, dia ada satu fosfat, dia akan jadi GMP lah. Guanosin monofosfat. Ada satu P. Itu asal nama dia monofosfat. Okey. Jadi nitrogenous base ni dia tak soluble, tapi dengan adanya gula, okey, dia menjadikan nucleic acid ni lebih water soluble. Okey. Okey, inilah contoh-contoh nucleoside kan. Dia tak ada fosfat dekat tambahan ni. Contohnya adalah citidine, okey. Uridine. Citidine campur dengan sitosin. Uridine campur dengan uracil. Adenosin campur dengan adenin kan. Adenin campur sugar jadi adenosin. Uracil campur sugar jadi uridine. Sitosin campur sugar jadi citidine. Guanosin campur sugar guanosin. Guanin. Okey, guanin campur sugar jadi guanosin. Kemudian kita ada satu lagi nucleoside yang tak common, di mana dia punya nitrogenous base dia adalah hypoxanthine. Ini jadi inosine. Okey. Kalau ditanya inosine, what is the nitrogenous base for inosine? Okey. Adakah hypoxanthine? Adakah adenin? Adakah uracil? Jadi soalan-soalan yang akan keluar, awak boleh expect macam tu lah. Okay? Gitulah cara belajar. Sebab awak rasa first semester kan. Jadi awak takut tak boleh score. Cara belajar dia macam tu lah. Okay? Bila awak masuk level ni, awak tengok je. Lecture note macam ni. Lecturer explain panjang lah. Tapi soalan dekat yang explanation tu. Sebab tu saya hantar video lah. Bukan bagi slide aja. Okay? Okay. What is the nitrogenous base for inosine? A. Citidine. B. Uridine. C. Guanosin. D. Hypoxanthine. Kalau awak fokus dalam kelas, awak tahu jawapan dia hypoxanthine lah. Sebab apa? Kalau dia sitosin, bunyi dia permulaan mesti citidine. Dia ada cytosin. Dia ada kaitan. Kalau dia pakai uracil, nama dia mesti uridine. Takkan dia citidine pakai uracil. Betul tak? Nama dia mesti ada kaitan. Uracil, uridine kan. Kalau dia ambil adenin, dia akan jadi adenosin. Sebab dia adenin campur sugar. Jadi ada osin, adenosin. Kalau guanin campur dengan sugar jadi guanosin. So, jawapan dia adalah hypoxanthine lah. Sebab dia bukan citidine, bukan uridine. Betul tak kan? So, bila awak fokus, awak tahu inosine ni dia punya nitrogenous base dia mesti hypoxanthine. Sebab nama dia lain, inosine. Takkanlah saya nak reka inodine. Betul tak? Tak ada benda tak wujud, tak boleh reka kat dalam soalan. Okey. Jadi gitulah. Dia taklah susah kalau awak fokus. Okey. Okey. Kemudian, kalau kita masukkan fosfat, okey, dekat dalam nucleoside, ni nucleoside kan, kita masukkan fosfat. Walaupun satu, okey. Walaupun satu, tak semestinya tiga, okey. Cukup ada compound fosfat dekat dalam sugar nucleic acid molekul kita, dia akan jadi nukleotide. Kalau ada satu, monofosfat. Kalau ada dua,
diphosphate. Kalau 3 jadi triphosphate kan. Ni AMP lah. AMP, adenosine monophosphate. Yang awak familiar ATP, ADP kan. Adenosine triphosphate. Okay. Itulah asal ATP. Dia dekat dalam ni sebenarnya awak dah sedar sebenarnya ATP, AMP kan, ADP sebenarnya dia molekul tenaga. Tapi dia sebenarnya duduk dalam keluarga nucleic acid. Baru saya tahu hari ni sebenarnya ATP, ADP tu duduk, kalau diletakkan keluarga, dia sebenarnya duduk dekat dalam nucleic acid. Tapi dia adalah energy molecule. Tapi kalau dari family dia duduk bawah nucleic acid lah. Sebab dia ada apa? Ribose sugar, nitrogenous base, dia ada phosphate group. Okay. Itulah nucleic acid. Okay. Kalau dia lukis secara molekul, okay, bentuk dia adalah macam ni lah. Okay. Dia perpendicular kepada pentose kan. Awak nampak nitrogenous base ni kan. Kalau dua group tadi apa? Dua ring tadi apa? Purine ke pyrimidine? Purine. Okay, so dia akan berserenjang 90 darjah dengan ring sugar ni. Sama juga phosphate ni. 90 degree balik. Tapi dia tetrahedral tak nampak lah kan. Tapi yang ring ni dengan ring ribose dengan nitrogenous base ni dia perpendicular lah. Shape dia. So dia stable lah. Okay, dalam bentuk tu. Di mana interaction atom ni dia minimum dengan ring ni. Kalau dia buat flat, dia akan ada repulsion dengan attraction lah. Okay. Okay. Jadi ni adalah ringkasan tadilah. Okay. Apa maksud carta ni kan? Kalau dia adenosine, okay, nukleotid dia adenylate ataupun adenosine monophosphate. Kalau ada late ni, dia boleh jadi monophosphate lah. Nama panjang dia. Okay. So, kalau ada ini adalah kategori ni dia lah. Okay. Kategori either dia DNA atau RNA sebab nama deoxy. Okay, kat depan. Kalau deoxy ni, dia adalah DNA lah sebab dia deoxy kan. Okay. Okay, kemudian untuk RNA, dia pakai uridine. Okay. Walaupun ada thymidylate, dia tak ada deoxy, automatic dia adalah DNA. Sebab kalau dia pakai thymine, deoxy atau tak, for sure dia adalah DNA. Sebab RNA dia ganti T dengan uracil. Okay. Dia ganti thymine dengan uracil. Okay. Okay, ini adalah perbezaan antara nucleoside dengan nucleotide lah. Okay, di mana nucleoside ni without phosphate group. Kalau nucleotide ni ada at least 1, 2 atau 3, itu adalah nucleotide lah. Okay. Okay. Okay, ini adalah nama ribonucleotide lah. Okay, AGCU kan. Okay. Adenylate, guanylate, okay, ataupun nama panjang dia adenosine monophosphate. Ni tak perlu hafal lah, at least awak tahulah sebab kita akan pakai monophosphate sebab nama ni kan. AGCU, okay. Okay, kemudian ni adalah deoxyribonucleotide, okay. Deoxyribonucleotide ni dia penting untuk pemasangan ni nantilah untuk synthesis of nucleic acid. Okay. Untuk pasang DNA untuk replication kan. Kita akan pakai ni lah. Yang ni mungkin untuk pemasangan mRNA. Untuk pasang jadi mRNA lah. Okay. Okay, ni adalah nucleotide yang biasalah. Iaitu yang tadilah. Okay. Yang kita dah belajar ni adalah pyrimidine, purine. Dia ulang lah benda yang sama. Okay. Kemudian nucleotide yang general tadi, dia juga boleh melalui modification, okay, iaitu methylation. Kalau kita masukkan methyl kan, hydroxy methylation, campur methyl, campur OH, okay. Kemudian glycosylation, bila kita masuk lagi additional
sugar molecule. Okey. Ini adalah contohlah, okey. Metil citidine. Bila kita masukkan metil, dia adalah citidine tapi kita tambah metil, okey. Ni hydroxymetil, okey. Campur OH, campur metil. Metil guanosin masuk metil. Ni adalah yang inosin ni yang biasa, tapi ribose campur dengan apa nama tadi ya? Inosin, siapa ingat? Dia punya nucleic acid. Hydroxy, apa, tak ingat lah. Apa dia? Inosin? Siapa ingat? Ada tulis ke? Saya tak nampak buat keluar slide. Ya, Hypoxanthine. Hypoxanthine. Okey. Sorry, kadang kita tak teringat nama. Kita tak teringat nama orang, tak teringat nama compound lah. So, ni adalah hypoxanthine campur dengan ribose. Jadilah inosin. Okey. Kemudian ada pseudouridine kan. Macam uridine. Tapi dia pseudo. Dia punya molekul yang bergabung dengan ribose ni bukan macam uridine lah. Okey. Kita tengok uridine. Ni. Okey. Uracil bentuk dia macam ni kan. Ni adalah pseudouridine. Dia lain sikit. Dia ada N kot. Tak silap. Ke macam mana dia punya structure? Okay. Dia lain sikit daripada uridine lah. Tu nama dia pseudouridine. Nanti boleh tengok lagi apa perbezaan dia. Okay. Kemudian kita ada thiouridine. Bila kita masukkan sulfur kan. Jadi thiouridine. Okay. Ni gabung metil guanosin lah. Okay. Okey, kemudian function lain nukleotide, okey, adalah apa? Dia pembawa tenaga lah, okey. Carrier of energy macam ATP kan? Nucleoside triphosphate, ATP, okey. Dia pembawa energi. Boleh juga berfungsi sebagai marker ataupun recognition unit untuk pengenalan lah, okey. Kemudian boleh jadi signaling molecule, okey, untuk macam hormon. Dia signal, tapi bukan hormon lah. Dia macam GMP, GTP ni kan. Dia adalah signal, okey, ataupun regulator. Regulator ni nak percepat atau berhenti. Regulator ni dia macam polis trafik lah, regulator ni. Nak bagi berhenti ke nak bagi jalan. Okey, untuk metabolism dan reproduction. Kemudian dia juga penting sebagai coenzyme. Sebagai contoh yang kita belajar minggu lepas, coenzyme A kan. FAD, NADH, NADPH. Okey, dia boleh sebagai coenzyme. Okey. Dan ATP paling terkenal dalam energi. GTP untuk hasilkan protein. Apa maksud protein sintesis? Dia untuk bergerakkan proses translation. Tadi kan nak tarik amino acid, gabung-gabung. Tu perlu GTP. Okay. CTP, cytidine triphosphate untuk lipid. Ni nampak kepentingan tiga benda ni. Satu untuk protein, satu untuk lipid, satu untuk memecahkan karbohidrat. Sebab badan kita mana boleh hasilkan karbohidrat? Dia dari tumbuhan kan. So UTP ni untuk function dia fokus untuk karbohidrat lah. So kita tahu each one GTP protein, CTP lipid, UTP karbohidrat. Okay. So untuk fasa fundamental biochem ni awak kena tahulah dulu kan. Kalau awak ada belajar advanced biochem nanti setiap satu ni dia ada pathway dia pula. Okey, sebab apa nama biochem ni dia memang berkaitan dengan pathway kan. Kita ambil sebahagian daripada knowledge kimia untuk kita menjelaskan mekanisme di dalam biologi. Itu nama dia biochemistry. Okey. Sekarang kita belajar berkaitan dengan de novo synthesis. Okey.
De novo sintesis ni dia berperanan untuk hasilkan nucleic acid. Tu apakah de novo sintesis? Dia berfungsi untuk hasilkan nucleic acid daripada nombor satu diet, maksudnya kita makan. Nombor dua adalah daripada scavenging pathway, ataupun nama lain scavenging ni adalah recycle lah. Sebab kita ada pathway Krebs cycle kan, PPP, kemudian daripada ni ETC kan, Electron Transport Chain kan. So akan ada banyak ATP lah, apalah yang lain-lain. Bila kita tak pakai, kita akan recycle untuk kita assemble, untuk kita pasang nucleic acid baru. Itulah nama dia de novo synthesis. Cuba cari maksud. Apa maksud de novo? Engkau akan dapat lebih tahulah. Okey, jadi dia ada banyak benda, dia ada banyak part. Ada kita boleh buat nitrogenous base kan, apa kan. Jadi mula-mula kita belajar dulu untuk pembentukan nitrogenous base untuk apa ni? Ini adalah purine. Purine punya rantai kan. Kalau tengok rantai purine ni macam mana dia disambung, dia ada asal usul dia. Dia bermula dengan glycine. Glycine adalah apa? Glycine adalah amino acid yang paling ringkas kan. Ingat masa kelas amino acid. Jadi dia bermula dengan 457 dulu. Dekat sini. Kemudian kembang ke 8, 9. Sekejap lagi kita tengok turutan dia. Jadi warna merah ni asal dari glycine. Yang warna biru ni, dua ni dari formate ataupun formic acid kan. Yang dua warna hijau ni daripada glutamin. Yang warna kuning nitrogen ni datang dari aspartate. Kemudian satu lagi karbon datang dari CO2. Inilah asal usul lah. Nampak satu molekul sama je, tapi tempat dia bermula tu dari tempat yang khusus lah. Jadi mula-mula dengan glutamin. Sebab kita tahu dalam Krebs cycle pun glutamin adalah compound yang permulaan kan. Jadi kita ada glutamin. So mula dengan 9. Mula dekat bawah ni. Kemudian glycine 457 kan. Tu dia 457. Tu dia one structure lah. Kemudian dia pergi dekat nombor 8, karbon nombor 8 daripada format. So dia ada 9, 4, 5, 7, 8. Dah berbentuk dah pentagon kat sebelah ni. Lepas tu dia kembang pergi ke nombor 3 daripada glutamate juga. So dua kali dari glutamate. Mula rantai 1 dari glutamate. Mula rantai 2 pun dari glutamate juga. Kemudian bergerak pergi nombor 6. Dia tak bergerak terus pergi nombor 2. Dia kembang sebelah atas dulu daripada CO2. Lepas tu dia sambungkan nitrogen daripada aspartate. Kemudian karbon yang terakhir daripada formate. So berbentuklah rantai purine. Itulah. Kalau de novo ni macam itulah. So kalau yang ni adalah penjelasan satu-satu cerita lah. Satu-satu cerita. Tapi awak baca balik. Kita terus pergi kepada zoom dulu. Zoom out. Yang ni dia explain ni. Dia explain dekat awal, dekat atas. Kemudian next step. So dia explain yang bahagian atas ni tadi. Dekat slide pertama. Kemudian next step. Dekat sini kan. Langkah kedua. Jadi ini secara zoom out yang awak kena tahu. Baguslah kalau awak boleh tahu satu-satu ni. Glutamin jadi glutamate. Baguslah. Lagi bagus sebab tak rugi kalau awak faham. Mungkin awak buat FYP berkaitan dengan biochem ke. Kan? Tapi untuk kelas ni, apa yang awak kena tahu adalah mula dia apa. Mula dia adalah daripada PRPP kan. PRPP maksud dia phosphoribosyl pyrophosphate. PRPP. Phosphoribosyl pyrophosphate. Daripada phosphoribosyl pyrophosphate. Last sekali jadi apa? Jadi inosine monophosphate. Jadi
Walaupun kita belajar inosine tadi macam array kan, tapi inosine monofosfat ni dia adalah ibu kepada yang lain-lain. Dia adalah produk daripada de novo. Jadi inosine monofosfat ni adalah muka pertama nucleic acid daripada junk lah ataupun daripada recycle center lah. Lepas daripada IMP ni baru dia switch lagi kepada nucleic acid lain yang digunakan. IMP kan tak pakai kan. Kita pakai GMP, CMP kan. Okay. Daripada sinilah. Okay. So kita ulang balik naik ke atas. Okay. Okay. So kita ada regulator dekat sini. Warna merah negatif maksudnya berhentilah. Positif maksudnya jalan. Okay. Okay. Kalau ada banyak AMP, GMP dan IMP, maksudnya apa? Bila ada banyak AMP, GMP dengan IMP, banyak produk, banyak benda kat bawah ni. So, bila ada banyak, sesuatu proses nak berlaku, dia perlukan banyak tenaga. Okay? Banyak tenaga. Antaranya, okay? Dekat sini, perlu satu ATP. Dekat sini, perlu lagi ATP. Sini, perlu lagi ATP kan? Sini baru dia convert. Ni perlu lagi ATP. So, badan kita ni dia cekap. Macam awak jugalah cekap kan. Bila ada kerja awak terus buat. Tak bertangguh kan. Tu awak cekap. So, bila assignment dah siap, rehat. Gitu. Jadi sama juga de novo ni. Kalau ada banyak produk, maksudnya banyak IMP, dia akan stop dulu. Jangan bergerak. Sebab bila kita nak buat proses, kita perlu tenaga. So, kalau ada banyak produk, kenapa nak tukar PRPP? Betul tak? Okay. Okay, tapi kalau ada banyak PRPP, dia jadi activator lah. Bila banyak PRPP, secara relatif, dia akan jadi lebih banyak daripada IMP lah. Jadi dia akan shift reaction tu ke depan. So, akan berlakulah proses untuk menghasilkan purine dalam de novo. Okay. Okay. Itu yang awak kena tahu dalam de novo synthesis ni. Okay. Nombor 2, yang awak kena fokus adalah aplikasi lah. Okay. Sebab principle biochem, dia kena faham apa interaction ubat semua kan. Okay. So, kita ada PABA analog. PABA ni adalah tak ingat tadi aminobutyric acid. Sekejap saya siap. Selalu terlupa nama. Para aminobutyric acid kot kalau tak silap. Okey. Para aminobenzoic acid, PABA ni. Okey. Dalam perubatan kita ada ubat tau. Nama ubat tu adalah PABA lah. PABA ni para aminobenzoic acid. Pendek katanya ubat lah. Satu ubat dalam kategori sulfonamide. Okey. Dalam kategori sulfonamide, bila pesakit makan PABA, okay, bila pesakit tu makan PABA, PABA tu dia akan inhibit, dia akan inhibit bacterial synthesis. Sebab apa? Sebab dia putuskan dekat sini. Dia akan bersaing dengan berkait dengan tetrahydrofolate ni lah. Okay? Dia akan berhentikan pathway ni. Dia akan stop sebab dia adalah inhibitor. So, bila ada jangkitan dekat dalam badan, mungkin jangkitan bakteria ke apa ke, pesakit tu dia akan diberikan satu dadah sulfonamide atau ubat lah. Ubat jenis sulfonamide, nama dia PABA. So, bila kita makan tu, bakteria akan terbantut. Sebab, macam mana kita nak tahu bakteria tu aktif atau tak aktif? Sebab bakteria bukan multicellular organism kan? Macam ulat kan? Jadi, untuk bakteria tu aktif, dia kena membahagi. Bila ada bacterial load, maksudnya ada bercambah lah bakteria kat dalam badan kita. Untuk bakteria tu jadi membahagi, jadi banyak, dia kena buat replication kan. Jadi bila kita makan PABA ni, de novo synthesis untuk bakteria tu akan berhenti dekat sini. Dia akan terbantu, dia akan stop kat sini. So bila berhenti dia punya de novo synthesis, bakteria tu tak membiak lah. So bila bakteria tak membiak, pesakit tu sembuh lah. Itulah cara application ubat lah dekat dalam
konsep biochem ni lah. Okay. Dan kenapa ubat tu tak mempengaruhi manusia? Okay. Berbeza dengan bakteria, manusia dia perlu makan vitamin untuk dapat folic acid. Sebab manusia sendiri dia tak boleh hasilkan folic acid. Dia tak boleh hasilkan formyl tetrahydrofolate ni sendiri. So dia kena makan vitamin ataupun kena dapatkan folic acid daripada diet lah. Jadi bila ada folic acid, manusia tak terganggu lah dengan pabar ni. Bakteria je yang terganggu. Jadi ubat ni adalah ubat yang sangat bagus untuk manusia sebab dia tak memberikan kesan sampingan kepada manusia, hanya kepada bakteria yang kita target. Kalau awak jadi doktor esok ataupun farmasis ke yang nak buat ubat, ubat macam ni antara ubat yang terbaik lah sebab dia tak ada kesan negatif pada manusia. Tapi ubat yang kedua pula, okay, nama dia folic acid analog lah. Tadi pabar analog lah. Okay. Nama ubat ni, kategori dia adalah folic acid analog. Okay. Nama ubat ni adalah methotrexate. Methotrexate ni adalah ubat kanser. Okay. Kalau orang yang ada sel kanser, dia kena makan methotrexate lah. Okay. Jadi, apa peranan methotrexate ni? Okay. Dia ganggu dekat pathway bawah ni. Tadi pathway atas kan? Sekarang pathway bawah. Okay. Jadi, methotrexate ni dia memberhentikan ataupun melambatkan proses de novo untuk penghasilan purin ni lah dekat bahagian ni. Okay. Jadi, sel kanser bila dia dilambatkan proses untuk de novo sintesis ni, sel kanser tu tak berkembang dah, dia berhenti. Okay. Sebab sel kanser ni adalah sel yang sentiasa propagate. Propagate ni maksudnya jadi banyak lah. Okay. Jadi pesakit kanser ni dia akan makan methotrexate. Bila dia makan methotrexate, dia akan dapat dua output. Either sel kanser tu tak bertambah dari segi bilangan ataupun sel kanser tu mengecut. Tu makanan kena makan methotrexate tu untuk kawal sel kanser. Akan tetapi, okay, methotrexate ni dia mempengaruhi sel-sel manusia, okay, sel-sel badan manusia yang biasa, okay, yang membahagi dividing cell. Okay. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh rambut. Sebab tu orang yang makan methotrexate ni ataupun ni panggil kemoterapi lah. Kemoterapi kan? Okay. Orang kemo, kita kata orang pergi kemo kan. Dia pakai rawatan methotrexate sebab tu orang yang pergi kemo tu dia hilang rambut kan. Hilang rambut, dia sakit perut. Sakit perut sebab apa sakit perut? Sebab antara sel yang cepat membahagi adalah sel perut dengan usus. Sebab apa? Sebab dalam perut kita ada asid kan. Jadi sebenarnya asid tu dia menghancurkan semua benda, termasuk perut. Perut tu sendiri pun kena hadam. Akan tetapi dinding perut kita tu mempunyai replication penghasilan sel baru yang sangat cepat. Jadi dia berlawan dengan asid tu. Jadi sebab itulah bila orang makan kemoterapi, orang ambil kemoterapi, dia akan gugur rambut. Dia akan selalu sakit perut sebab dia akan gastrik. Sebab perut dia pun kena stop juga dividing cell dekat dalam perut dia. Kemudian kulit dia menggelupas. Sebab apa? Sebab tak ada kulit baru. Kalau awak umur 20-an ni kan, kulit awak flawless tau. Awak semua ni, lelaki ke perempuan ke. Sebab kulit awak membahagi. Sebab itulah bila naik usia, kulit jadi kusam. Sebab dividing rate dia tu dah jadi perlahan kan. Itulah kesan dia. So, awak boleh faham lah dari segi mekanisme, so awak boleh jelaskan. Itulah betapa pentingnya de novo pathway ni dalam manusia. Walaupun dia hanya nampak macam recycle. Macam recycle je. Tak penting macam crab cycle pun kan. Tapi sangat-sangat penting. Sampai nampak kesan dia bila dia diganggu oleh ubat-ubat. Okay. Okey, ini adalah inilah sintesis IMP lah dekat bawah ni tadi kan. Ni samalah, ni adalah explanation kepada
gambar rajah ni. Sebab tu saya terus pergi kepada gambar rajah. So, kita gerak aja sama macam explanation tadi. Okey. Okey, kemudian ada juga satu lagi ubat. Okey, tapi berbanding ubat kat depan ni lebih dekat lah kepada kehidupan kita. Okey. Sebab mungkin kita ada keluarga terdekat yang kanser kan. So, berkait dengan ni. Paba ni adalah jenis-jenis antibiotik lah yang biasa kita makan. Kalau kita ada jangkitan bakteria yang tinggi kan. Okey, kemudian ini adalah jarang. Okey, ini berkaitan dengan graf. Graf ni maksudnya kalau kita ada buat pemindahan hati, pemindahan buah pinggang, pemindahan jantung kan. Okey. So, pesakit yang telah melalui pemindahan organ ni, dia akan ambil satu kategori ubat lah di bawah kelas mycophenolic acid. Okey. Mycophenolic acid ni dia berinteraksi di dalam de novo synthesis pathway ni, okey, dengan enzim nama dia IMP dehydrogenase. Okey. Jadi dia akan ambil IMP, dia akan tukar kepada xanthosin monofosfat kan. Kemudian xanthosin monofosfat akan jadi guanosin monofosfat. Di mana GMP ni akan diguna dalam badan lah kan. GMP kan. Okey. Ubat ni dia adalah kategori reversible uncompetitive inhibitor. Jadi ubat ni okey, dia akan melambatkan, okey, melambatkan. Kalau awak ada belajar imunologi, awak akan belajar T cell dan B cell. Okey. Dalam imunologi, kita ada lagi satu sel yang cepat membahagi. Nama sel tu adalah sel T dan B. Okey. T, Tango dan Bravo. TB. Okey. Sel ni, bila badan kita nak mengaktifkan sel imun, dia akan memperbanyakkan T cell dan B cell. Ambil analogi T cell dan B cell ni, dia macam askar lah. Okay? Jadi, bila kita ambil mycophenolic acid, dia akan deprive. Deprive maksudnya, T cell dan B cell ni, askar T dan askar B ni, dia akan jadi sikit. Sepatutnya ramai. Tapi dapat sikit aja disebabkan oleh pathway IMP dehydrogenase ni terbantut oleh mycophenolic acid. Jadi tujuan dia adalah untuk mengelakkan graft rejection. Maksudnya graft rejection ni maksudnya bila kita dapat hati kan, pemindahan hati, pemindahan buah pinggang, pemindahan jantung, pemindahan tisu kan, contohnya kan. Badan kita akan kesan tau. Dia akan kesan jantung, hati, buah pinggang tu sebagai intruder. Sebab apa? Setiap organ dalam badan kita dia ada ID tau. Macam awak pakai kad matrik kan. Dia ada ID. So, bila dia kesan benda lain, badan kita akan attack. Badan kita akan serang sel imun. Badan kita ada pasukan tentera. Nama pasukan tentera tu sel imun. Immunity. Immune. Jadi, bila kita fokus balik dalam immunity, dia ada dua lagi sel yang paling bersenjata lah. Boleh kita kata macam kereta kebal dengan kapal perang lah. Itu adalah B cell dan T cell. Tujuan dia memang untuk menyerang. Jadi bila kita makan mycophenolic acid ni, dia ada tapi dia kurang. Jadi dia tak menyerang lah organ baru tu. Dan lama kelamaan badan kita pun akan detect organ tu adalah organ badan dan bukannya adalah penceroboh lah. So dia selamat lah pesakit tu. Dia akan ada, dia prevent graft rejection. Bolehlah awak google apa maksud graft rejection. Graft ni adalah ni lah organ yang masuk dalam badan kita. Okey. Ini adalah mekanisme lah. Awak boleh baca lebih lanjut. Sama seperti penjelasan tadi. Okey. So, permulaannya adalah daripada R5P ataupun ribose 5-phosphate. Ribose 5-phosphate. Jadi, XXX ni, ini adalah regulator. Kalau ada banyak AMP, akan stop. Kalau ada banyak GMP,
akan stop. Begitulah seterusnya kan. Okey. Daripada R5P, ribose 5-phosphate akan hasilkan PRPP kan. Phosphoribulose pyrophosphate. PRPP. Kemudian akan hasilkan 5-phosphoribosyl amin. Akan ada banyak langkah. Macam yang banyak yang figure tadi kan. Ada banyak ni maksudnya ada banyak step lah. Kemudian produk daripada de novo synthesis ni adalah IMP ataupun inosine monophosphate. Kemudian IMP pula boleh terbagi kepada dua kan, macam gambar rajah ni. Okey. Gambar rajah ni. Okey. Iaitu either dia pergi jadi adenosine, okey, adenosine monophosphate seterusnya, ataupun dia pergi kepada xanthine monophosphate dan seterusnya kepada guanosine monophosphate. Dia terbagi dua. But at the end kita akan dapat GMP dan AMP. Asal usul daripada ribose 5-phosphate. Okay. Jadi ni panggil salvage lah. Ataupun keluar kat sini salvage pathway lah. Salvage ni kalau susah nama dia salvage tu aka recycle lah. Recycle. Okay. Jadi kita akan dapat bahan mentah, okay, untuk proses kita semula kita ni daripada diet, okay, daripada makanan, okay, makanan yang kita ada peluang untuk kita keluarkan nukleoside daripadanya, okay, ataupun turnover dalam proses selular yang lain kita ada baki ataupun ada bahan mentah nucleoside yang free. Either kita ambil daripada selular ataupun kita ambil daripada diet. Inilah jalan dia. Okay. Hypoxanthine boleh jadi IMP. Guanine jadi GMP. Adenine jadi AMP lah. Bila kita masukkan phosphate. Okay. Okay. Itu adalah recycle lah. Ini conclusion kepada graf sebelum tadi. Ini conclusion dia. Ini start yang baru. Nanti saya buat section lah. Banyak kali saya fikir nak improve. Tapi tak sempat lah. Macam kelas hari ni lah. Yang ni lah. Okay. Yang lepas pun saya teringat juga. Tapi saya tak sempat nak buat. Okay. Ini conclusion lah. Okay. Kepada keseluruhan. So datangnya hypoxanthine, guanine dan adenine. Ini adalah produk dia. Okay. Ini adalah macam mana dia dihapuskan. Okay. Awak tengok ni kan ada GMP dan AMP kan. Kenapa tak ada IMP? Sebab IMP boleh tukar kepada GMP dan AMP juga. At the end kita akan ada tinggal GMP dan AMP je. Okay. Sebab itulah kita punya laluan untuk kita buang lah ni. Tong sampah lah, tong sampah. Okay. So kita ada GMP, kita ada AMP. Benda ni juga berlaku dekat dalam pathway yang sama lah. Okay. Dia akan pecahkan. Tapi at the end dia akan berakhir dengan uric acid. Di sini awak akan dapat satu jawapan. Okay. Last sebenarnya semua DNA. Be it ATP, AMP, DNA tu sendiri, mRNA, semualah. Okay. Keluarga nucleic acid ni. Okay. Last dia akan jadi uric acid. Uric acid ni lah yang nama. Kemudian lah dia boleh berubah jadi urea semua. Peluh kan. Urea dalam peluh, urea dalam kencing kan. Inilah laluan dia. Last dia jadi uric acid. Okay. So dia akan hydrolyze lah. Dia akan pecah. Okay. Kemudian akan dietary nucleotide juga boleh masih berakhir dalam bentuk nukleotide, okay, dekat dalam usus besar. Usus kecil, dia dekat usus kecil akan jadi uric acid. Kemudian dia akan masuk ke microbiota lah, normal flora lah dekat usus besar. Dia akan digest balik. Tu dia akan dibuang lah. Okay, dia akan dibuang. Okay. Okay, sekarang kita bercerita berkaitan dengan penyakit. Okay, penyakit. Kita pergi yang paling common dulu lah. Paling common. Kita pergi kat gout dulu.
Sebab gout ni akan bagi cahaya kepada adar dekat atas lah. Okay. Okay, so gout. Mungkin anak-anak kebenaran ni semualah. Ada pakcik ke, makcik ke, atuk ke, nenek ke kan, yang sakit gout. Okay. Apakah penyebab penyakit gout kan? Biasanya orang yang berusia ni dia akan ada penyakit gout lah. Okay. Okay, penyakit gout adalah disebabkan oleh hyperuricemia ataupun pengumpulan uric acid yang banyak di dalam badan. Okey. Tapi uric acid ni dia pelik, okey? Dia pelik. Dia berkumpul dalam badan. Bila dia duduk dalam badan, of course dia duduk dalam plasma badan lah. Okey, dalam badan lah. Dalam sistem peredaran darah semua kan. Okey. Akan tetapi bila pada concentration yang tinggi, okey, uric acid ni dia akan keluar air. Dia akan jadi kristal. Awak boleh bayang macam gula yang tak larut dalam air lah. Ataupun apa? Gula lah. Kalau banyak gula tak larut. Ataupun awak bancuh gula dalam air sejuk kan. Dia kekal dalam bentuk kristal macam tu. Dan kepelikannya uric acid ni pula, dia akan pergi ke arthritic joint. Dia akan berkumpul di situ. Dia akan sedimented. Okay? Especially, sebab tu orang tak ada gout tangan. Orang akan ada gout kaki. Mana ada orang gout tangan kan? Jadi, disebabkan dia dalam bentuk kristal macam tu, dia berat. So, dia akan, manusia biasa berdiri kan? Ada manusia kaki kat atas tak? Mana ada kan? Berjalan pakai tangan kan? Tak ada. Kaki dekat bawah. So, semua kristal-kristal ni dibawa oleh aliran darah, dia akan menurun lah ikut graviti. So, dia akan pergi ke arthritic joint ataupun inilah, apa nama? Tulang-tulang, sendi-sendi tulang. Especially bahagian kaki lah. Okay. Di situ dia akan sedimen, dia akan terkumpul. Sebab tu banyak orang gout tu dia bengkak dekat kaki kan. Okay. Okay. Dia ada dua penyebab. Nombor satu adalah inborn error lah ataupun sakit keturunan lah. Sebab tu orang gout ni orang tanya ada keturunan gout tak? Okay. Ataupun sebab kedua adalah sebab ni metabolism disebabkan oleh lebih makanan lah. Makan makanan laut ke yang over kan. Jadi dia akan ada banyak sumber hypoxanthine ni. Jadi bila ada banyak ada hypoxanthine dan guanin. Dia ada banyak kat dalam makanan laut. So dia akan push forward kepada penghasilan uric acid yang banyak lah. Ni penyakit ataupun disebabkan oleh kanser kan. Kanser kan tadi kita ambil methotrexate kan. Methotrexate pun dia ganggu recycling ataupun sakit buah pinggang. Okay. Renal insufficiency ni maksudnya uric acid ni ada. Di novosintesis punya pathway elok. Okay. Tapi buah pinggang tak boleh nak buang. Uric acid ni keluar daripada darah. Ni sakit buah pinggang lah. Itu juga penyebab kepada gout. Okay. Jadi ubat dia adalah makan allopurinol. Bila kita makan allopurinol ni, dia akan stop dekat langkah 5 ni. Dia akan stop xanthine oxidase ni. Okay. Jadi bila kita makan allopurinol, badan kita akan perlahan untuk hasilkan uric acid dan compound tu kekal dalam bentuk xanthine dan guanin ni lah akan dalam bentuk xanthine. Okay. Dia kekal dalam bentuk xanthine. Jadi xanthine ni lebih soluble. Kalau dia jadi uric acid, dia akan jadi kristal. Bila jadi kristal, dia akan pergi dekat sendi. Okay. Itulah ubat. Tapi bila ambil allopurinol, jangan pergi makan makanan laut pula. Rasa macam dah makan ubat, dah tak gout lah. Tapi makan pula. Sebab, bila kita makan ubat, semua reaction dalam badan, dia berkait dengan balance. Sebagai contoh macam mana? Macam ni lah. Sebab tu lah dalam agama kita kata bersederhanalah kamu kan. Kalau ambil, kalau kata, mana dalil? Dalil dalam dalil nakli kan.
Dalam Quran dengan hadis dah ada dalil. Ni dalil aqli. Kalau minta dalil. Ni dalil ayat Quran lah. Okay. Sebab apa kena bersederhana? Sebab tadi kita dah stop dekat bawah ni kan. Kita dah stop lah. Maksudnya kita letak allopurinol. So, bila kita letak pagar kat sini, xanthin jadi uric acid. Dia akan slow down. Dia akan perlahan. So, dah tak gout. Bila dah tak gout, kita makan lagi. Makan lagi makanan laut banyak. So, PRPP semua aktif. IMP, makanan laut kaya dengan hypoxanthine, kaya dengan guanin. Okay. So, bila dia ada banyak, dia jadi macam banjir. Awak bayang banjir. Banjir. Bila dia banjir, xanthin ni banjir. Although dekat sini ada pagar allopurinol, pecah pagar tu. Still lah kan hasilkan banyak uric acid. Sebab tu kita kena bersederhana. So, kalau ada mak ayah ambil allopurinol lah, pergi tengok dekat ubat gout dia. Nama allopurinol kan. So, bagi tahu ubat ni untuk memperlahankan penghasilan uric acid daripada xanthin, mak. Cerita gitu. Jadi, walaupun mak dah tak gout, tapi kena kawal juga pemakanan. InsyaAllah lambat laun mana tahu dah tak perlu bergantung dengan allopurinol kan. Kena minum banyak air orang gout. Sebab uric acid ni adalah kurang soluble. Bila banyak air, dia membantu untuk membuanglah uric acid daripada badan. Okay. Bolehlah sekali-sekala kesiankan orang tu. Sekali-sekala lah. Tapi janganlah setiap hari. Okay. Okay. Kita baru bergerak pergi ke ni pula. Pyrimidine nucleotide synthesis. Tadi semuanya bercerita tentang purine je. Okay, sekarang pyrimidine. Pyrimidine dia ada single hexagon shape ni lah. Chain ni lah. Tapi dia terdiri daripada karbon dan nitrogen yang silih berganti dan ada 3 double bond kan. Okay, tapi dia lebih ringkas lah. Okay. Dan dia berkait dengan carbamol phosphate. Okay, kita terus pergi dekat gambar rajah lah supaya mudah. Okay. Okay. Jadi, mana mouse ni? Okay. Berkait dengan pyrimidine nucleotide synthesis, location dia adalah berlaku di mitokondria dan cytosol lah. Okay. Pathway yang terlibat dalam mitokondria adalah urea cycle. Manakala dekat cytosol. Cytosol ni apa cerita kan? Cytosol ni adalah ruang di dalam sel. Ruang dia dalam sel. Cyto maksudnya sel. Sol maksudnya solution lah. Ruang. Okay. Ruang sel. Nama pathway tu adalah pyrimidine synthesis. Okay. Produk yang dihasil daripada amonia ataupun CPS1 ni, carbamol phosphate synthetase 1 ni, dia adalah amonia. Okay. Source dia. Kemudian ni source, bukan produk, source. Okay. Source dia adalah amonia. Kemudian CPS2 adalah glutamin lah. Okay. Glutamin. Activator adalah N-acetyl-glutamate. Okay, activator untuk CPS2 adalah ATP lah. Kalau ada banyak tenaga, okay, CPS2 akan start sebab ada banyak ATP dan sebab dia guna banyak ATP. So, activator dia adalah ATP lah. Inhibitor dia adalah UTP sebab produk daripada CPS2 adalah UTP. So, bila banyak produk, CPS2 tak start lah. Okay. Ini adalah cycle dia. Okay. Fokus untuk pyrimidine. Okay. Seperti mana yang kita tahu tadi, substrate dia adalah glutamin. Kan? Glutamin ni banyak dalam Krebs cycle juga kan. Okay. So, glutamin ni adalah common lah. Okay. Banyak. Okay. So, kita akan bermula dengan glutamin. Kita akan assemblekan carbamol aspartate. Dah nampak dah bentuk ring pyrimidine kan? Okay. Kemudian dapat dihydroorotate jadi orotate kan? Kemudian jadi orotidine monofosfat. Bila kita ambil orotate, kita pasangkan ribose sugar jadi orotidine monofosfat kan? Lepas tu kita buang CO2. Jadilah produk akhir dia adalah
uridine monofosfat. Sebab itulah uridine monofosfat ni, uridine trifosfat ni dia jadi inhibitor. Okay. Lepas dia jadi monofosfat, dia akan masuk dua lagi P jadi UTP. Sebab tu dia jadi inhibitor sebab dia adalah produk. Okay. Okey, sekarang kita fokus kepada mekanisme. Keperluan untuk subjek ni sebenarnya adalah kotak-kotak putih ni lah. Okey. Okey, jadi sama macam gambar dekat depan tadi, kalau ada banyak UTP, okey, dia akan berhenti. Kalau ada banyak ATP means banyak tenaga. Tengok berapa banyak ATP kan? Ni NAD+ perlu tenaga. Sini perlu ATP kan? So untuk masukkan fosfat kat dalam ni pun perlukan tenaga lah. PPI ni kan daripada ATP. So bila banyak ATP dia akan forward lah. Kalau kurang ATP tak ada tenaga dia akan stop. Okay. Ni untuk mammalian cell. Okay. Tapi untuk prokaryotik ataupun bacterial cell, okay, dia akan inhibit oleh CTP. Sebab dia lebih ringkas kan. Benda ni berlaku dekat dalam cytosol kan. Jadi bila ada CTP dia akan berhenti. Okey. Ini adalah penyakit. Okey. Penyakit. Dinamakan penyakit ni adalah orotic aciduria. Bila kita tengok aciduria maksudnya excess of acid lah. Okey. Excess of acid. Okey, jadi dia berkait dengan pathway yang menggunakan enzim orotate phosphoribosyl transferase. Okey. Apa penyebab penyakit ni? Disebabkan oleh apa? Perlahan, okey. Aktiviti yang rendah orotate phosphoribosyl transferase ni. So, bila dia perlahan, okey, orotate nak tukar jadi orotidine 5 monofosfat ni dia akan slow. Jadi dia akan ada banyak orotate. Jadi apa yang menyebabkannya? Apa yang disebabkan? Apa yang disebabkan? Apa yang dia sebab? Apakah kesan? Okey. Apakah kesan orotic aciduria ni? Okey, contohnya adalah penyakit megaloblastic anemia. Megaloblastic anemia ni sel darah merah yang besar tapi cacat. Dia sepatutnya kita hasilkan sel darah merah yang banyak. Dia hasilkan sel darah merah yang besar tapi tak banyak. Itu megaloblastic anemia. Dia besar tapi tak banyak. Okay. Dia juga menyebabkan abnormal growth. Pembesaran terbantut. Okay. Dan boleh juga dikesan dengan penghasilan orotate. Sebab orotate tak boleh tukar jadi OMP dan UMP kan. Jadi dia kekal dalam bentuk orotate. Jadi orotate ni dibuang oleh badan dalam bentuk urin. Jadi ada banyak nilai orotate lah dekat dalam kencing tu. Jadi kita tahu dia ada penyakit orotate aciduria lah ataupun orotic acid. Sebenarnya orotate ni kalau kita convert nama dia kepada acid dia akan jadi orotic acid lah. Itu jadi orotic aciduria. Okey, jadi cara dia kena banyak makan uridine lah sebagai suplemen. Bila ada banyak uridine, dia akan cover balik untuk membentuk UMP. Okey. Sebab dia sangkut kat sini. Jadi makanan dia kena ambil suplemen uridine lah. Okey. Ini adalah de novo sintesis untuk pyrimidine. Okey. Kalau purine, dia hasil daripada ribose 5-phosphate kan. Kemudian pergi PRPP kan. Kalau pyrimidine dia bermula dengan aspartate. Kemudian akhirnya adalah U dengan C. Yang sana tadi A dengan G kan. Okey. Okey. Ini adalah penerangan lah kan. Penerangan. Okey. Ini adalah ni tadilah. Okey. Ini adalah explanation untuk step ni. So, awak boleh baca lebih lanjut lah macam mana step-step ni. Kemudian, saya nak pergi dekat ni. Okay, saya nak touch dekat ni. 10 minit yang last sekali. Okay. Ini adalah
protein. Okey, kalau awak tengok dia ada R1 subunit dan R2 subunit untuk replication. Okey, untuk replication. Okey. Jadi ini adalah satu enzim lah. Okey, protein lah, enzim. Okey, dia ada dua site. Sebagaimana yang kita pernah belajar sebelum ni, yang ada kompetitif, non-kompetitif dan unkompetitif kan. Jadi dekat dalam kes ni, dia adalah dalam kategori non-kompetitif lah. Okay. Non-kompetitif. Sebagai contoh, kalau awak tengok. Okay. Dekat bahagian atas ni, kita ada regulatory site. Okay. Regulatory site. Okay. Kita ada substrate specificity dengan primary regulation. Jadi, dia ada dua bentuk. Okay. Kalau ATP atau DATP masuk dekat sini, okay, dia akan masuk dekat site ni. Okay, DATP dan DADP. Reduction of, kita akan pilih sini. Okay, kalau ada DATP dengan ATP, kita akan ambil C dengan U. Okay, dekat tengah-tengah ni. Sebagai substrate. Okay. Kalau kita lekatkan DTTP dan DGTP, deoxyguanine triphosphate ataupun deoxytyrosine triphosphate, DTTP atau DGTP, so dia akan reduce GDP dan ADP. So sekarang ni kita ada satu enzim. Enzim ni multi-purpose. Okay. So, macam mana nak control? Okay, untuk kawal dia, kalau kita ada banyak ATP, okay, dia akan dia akan gunakan substrate C dan U. Okay. Sebab apa? Sebab dah tak perlulah pakai A dengan G kan? Sebab A dengan G tu dia adalah laluan untuk A dengan G, purine. Okay. Sebab kita ada banyak purine, kita tak perlu aktifkan purine untuk substrate. Kalau kita ada G, okay, DTTP dan DGDP, so dia akan guna reduce GDP dan ATP. Jadi dia macam selector lah. Okay. So awak boleh bulatkan. Okay. ATP dengan DATP akan pakai C dengan U. Awak bulat kat sini. Tapi DGTP atau DTTP dia akan ambil ADP dan GDP. So ada dua mod lah. Selective. Okay. Ini adalah enzim selection. Okay. Okay, ini adalah explanation balik untuk ni tadilah untuk thymidine. Ni additional reading lah untuk awak. Okay. Okay, ini adalah kenapa anti-conformation. Kita ada anti dengan sin kan. Okay. Kenapa conformation ni diminat ataupun predominate lah banyak dalam nucleic acid polymer. So, kita ada sin. Bila ada sin, okay, dia ada interaction antara nitrogenous base dengan ribose sugar kan. Sebab itulah dia dalam bentuk anti. Sebab itulah sebenarnya ada banyak anti-conformation dekat dalam nucleic acid polymer. Dia jauh. Dia macam ni. Itu je lah explanation. Ni tambahan lah kan. Kemudian ini adalah conformation anti. Maksudnya 90 darjah lah. Okay. Dia menjelaskan yang awal tadi. Okay. Sebenarnya ada formation sin. Tapi banyaknya adalah dalam bentuk anti. Supaya jauh lah interaction antara ribose dengan nitrogenous base. Okay. Ini adalah conclusion lah. Okay. Nitrogenous base. Okay. Terbagi pada dua. Purine, pyrimidine. Okay. Kenapa slide ni ada kat belakang? Sepatutnya tak ada. Dia thank you. Okay. 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 Terima kasih semua. Awak kena buat sikit conteng lah dekat kawasan kat tepi tu. Tapi buat penekanan kepada, nampak lagi ke kalau online? Dia dah stop kan? Sekejap
Untuk slide ni, awak buatkan penekanan kepada metabolism ni lah. Yang mana coklat ni. Yang ni kan, penyakit. Macam mana saya explain lebih kan. Dengan ni kan, microphenolic, PABA, folic acid, methotrexate kan. Kemudian awak kena tahu apa nama, de novo dia ada dua. Satu de novo untuk purine kan, yang kita belajar mula-mula. Ni de novo purine. Okey. Kemudian de novo untuk pyrimidine. Okey. Untuk purine mulanya adalah PRPP. Sebelum PRPP ada ribose 5-phosphate. Akhirnya adalah xanthin dan uric acid lah lastnya. Dan kemudian dia hasilkan C dengan tak keluar balik. Kemudian awak belajar balik de novo untuk pyrimidine. Kemudian awak tahu apa dia punya substrate, glutamin kan. Dan akhirnya adalah apa? Akhirnya adalah UMP kan. Yang itulah. Kemudian nak belajar pasal drug tadi, interaction, regulation. So memadailah untuk nucleic acid metabolism. Jadi untuk kelas akan datang kita akan tengok Oswald dan Watson tadi. Kemudian translation. Okay, nanti kita belajar sikit pasal kodon. Okay. So dah berakhir lecture 9, lecture terakhir nucleic acid metabolism. Kejap lagi saya akan ajar pasal protein. Tertinggal pula protein. So siapa yang ada masa free boleh join kelas kejap lagi, okay? Okay, terima kasih semua. Okay tak ni, senyap je ni. Okay, thank you doktor. Okey je. Thank you doktor. Kalau free join kelas sekejap lagi Saya dah bagi link tu. Jangan lupa isi attendance. Okay, terima Okey, kasih. baik. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam. Terima kasih doktor. Okay, sama.